Ulama tak baca juga. La ilaha. Bahawa ulama tak baca, tak baca banyak, tak kaji buku. Ulama nak kata nak mimpi ya. Memang ya ulama mimpi. Saya mimpi. Sebab hidup besar mimpi. Allah, dia dunia YouTube ni kita boleh dengar berlakon. Dan sebenarnya cerita ni cerita lama dah, tapi saya pun baru buka tengok satu klip di Indonesia. Dia sebut, dia mengajar dengan bahasa Indonesia dia lah. Dia kata ada seorang alim, nama Allah saya terlupa. Dia kata dia tu mimpi berjumpa dengan Nabi. Ada seorang lagi dia kata jumpa dengan Nabi dengan Yaqazah. Yaqazah ni jago lah kan. Jumpa dengan Nabi dalam keadaan jago-jago lagu ni. Jadi sahabat berlaku lah buat dia. Kalau ke mana? Bukan jumpa dengan Nabi ni. Dia kata lagu mana? Apabila jumpa dengan Nabi, Tok Wali ni minta kepada Nabi suruh hajjah hadisni bihadithin. Dia kata, kamu berikanlah wahai Rasulullah, beri pada aku dengan satu hadis yang kamu tidak beri hadis ke siapa-siapa. Allah, boleh royak lagu tu. Kalau kita dengar lagu tu, jadi Nabi Muhammad ni sembunyi lah tu kitman. Kita ngaji Nabi tabligh, siapa agama dia pada sahabat semua. Tiba-tiba ni main duduk awak, ada lagi ajaran hadis hak Nabi tak bisa royak pada sahabat. Amu ajar tu 3 kali lah Nabi pun wih lalu lah. Kau itu minta royak dia satu hadis yang kamu wahai Rasulullah tidak pernah beri hadis ni pada orang lain pun. Itu pun satu penghinaan pada Nabi dah kalau dok bicara. Tapi tak apalah. Nabi pun royak 3 kali. Yang pertama, sesiapa yang ada bau di bibir mulut dia gahwa ni kafir. Selagi mana di bibir mulut dia tu bau gahwa, maka selama itulah malaikat istighfar kepada dia. So Nabi ni nyok cayo ulama tu orang panggil alim ulama dah, pakai selubai, pakai kapal di Indonesia tu kecek tu. Jadi pakak cayo ada lah duduk tulis komen. Oh, jadi pakak nak pakai kopi belakang lah. Gahwa. Tengok, nyok boleh cayo lah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minan najihin wa alhiqna bis salihin wa amithna muslimin وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada malam ini saya terima kasih terutama kepada Pak Cu dan ahli majlis ilmi di Kampung Cerong pada malam ini serta dengan yang mengikut dalam live secara langsung pada malam ini juga. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan hujan. Saya mari daripada Serong tu 2-3-4 hujan Pak, terutama nak masuk ke hujan Pak Nas itu. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat muslimin muslimat ahli majlis ilmi sekalian, tajuk Pak Cu suruh saya kecek ini mengenai dunia semasa juga lah. Suruh tu cuma jadi saya cuba nak peralu sikit pembicaraan, takut jadi luar kalau siapakah kita tidak boleh faham. Kita kena tahu kata Bismillahirrahmanirrahim, pertama kalinya kita baru lepas
daripada penyakit besar sekali ni, penyakit COVID ni. Allah 2 tahun nah, main duduk satu cuba hebat dari masa 2 tahun lebih ni. Jadi masa 2 tahun lebih ni dia tidak akan berlalu begitu saja. Kita kena ingat situ. Dia bukan pasal jenis apa dia berlaku dengan tidak ada hikmah, dengan tidak ada penilaian. Nah, tak ada. Dia ada. Jadi lepas pada 2 tahun mari itu, dalam masa 2 tahun itu, jadi kita boleh tahu terutamanya balik Allah Subhanahu Wa Taala sendiri lah. Tahu kata siapa yang berjaya, siapa yang rugi. Ada 2 tu. Siapa yang berjaya dalam apa dia kegawatan, apa dia berjangkit ataupun penularan COVID ni, berjaya dia, boleh mengangkat darjat dia, boleh ampun dosa dia, dan barangkali dengan sebab COVID ni boleh siapa kau dia tu masuk syurga Allah. Allah redha kepada dia, Allah ampun segala dosa dia. Gapo saja dia buat, itu Allah alam, tapi Allah ampun dosa dia. Itu orang berjaya. Tapi waktu yang sama ada juga orang rugi, orang bankrupt dengan sebab ada COVID ni. Rugi dia dunia dan akhirat. Nah, dunia tu tak ada masalah, tak boleh cari ganti, tapi akhirat dia. Nah, dengan sebab Allah SWT uji dia tu, jadi menyebabkan dia tu rugi sampai ke akhirat. Waktu baik kelimah-kelimah yang Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan tak kena, Allah siapa kau Tuhan tu marah dia, laknat dia dan memasukkan dia dalam api neraka. Ya Zalbillah. Ada. Jadi kita ni duduk di antara tu, orang berjaya ke, orang tak berjaya. Pan, dia main pan. Bon, gapo dia panggil top sok apa ni? Baru ni ujian. Kita tak sebut kata ujian ke apa ujian? Sok dah. Cuma sok hak Allah SWT beri pada kita. Tak serupa dengan kosok kita dah buat budak tu. Kau alih bojing apa semua boleh kena 40, 50 kita tak serupa lah. Tapi itu adalah ujian. Bala, ibtila, mihna. Ikut nak kata lah. Musibah. Ikut kita nak kata apa. Tapi itu adalah ujian. Apabila ada ujian, ada penilaian, ada nilai. Apabila ada nilai, balik Allah SWT rugi apa tu ya, syurga ni aku, dosa kau pahala. Itu ya. Daripada segala bentuk jenis ujian yang Allah SWT bagi kepada kita sepanjang 2 tahun. Cuba kita cek masing-masing. Saya tak boleh nak cek kau kita. Mula-mula tubik lagu mana, mari duduk awal panggil ada kita nak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladzina idza asabathum musibah kan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kelimah mula-mula kita tubik lagu tu. Apabila kita dicoba ada apa dia kena, misalnya kita ada pokok kita ada kena, lagu mana kita boleh letak nengaca, kita boleh letak orang panggil timbangnya perasaan kita, iman dan akidah kita. Sewaktu kita boleh terima berita kata kita dijangkit oleh penyakit COVID. Lagu mana sangat mula-mula kita nak boleh letak lagu mana? Kerana dia panggil sabar lah, mula-mula tu lah tu. Inna sabru fi as-sadmatil ula. Mula-mula tu pok kena tu kita nak letak lagu mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi. Kok kita nak kata kok pasal kita meradang, pasal kita jenis wawun, kita kriak, kita siriat, kita tak boleh nak kecek, rasa kecil hati, warih pun tak tahu masuk, warih tak boleh nak ziarah. Dia betul dia penyakit tu penyakit tak boleh ziarah. Kau sudah kau masa siapa, orang masa kita masa saing kawan-kawan, warih warah pun tak cara berlaku. Nah, tu pun tak boleh, tak ada tu juga. Tu jadi kecil hati, siapa kau pecah warih warah, adik-beradik. Nah, selawat tabuk habis. Dengan sebab COVID ada kematian banyak. Apa kita mati, keluarga saya balik sebelah air bubu tu tak ada kena pakat kena berlaku sikit banyak saya, tapi tak ada sampai mati, tak ada sampai kematian. Alhamdulillah tak ada bunyi mana. Tapi keluarga di
balik Tok Pandang ni, keluarga isteri tu tiga orang. Mak saudara balik ahli tu, mak saudara tikah hak mula-mula hak adik, lepas tu dalam seminggu 2 minggu balik kakak pula dah 2 orang. Jadi keadaan tu gawat sangat duduk dalam keadaan mula-mula tu, Allah pakai takut. Tu dia panggil, lepas tu pak saudara pula dah meninggal dunia dengan sebab COVID-19. Tu dia. Jadi kampung seperti di Serong sekalipun, Allah di Serong tu, Taning tu di kawasan Khartoum waktu sekali. Lepas pada Khartoum dia di Serong pula dah. Dalam Serong tu Musam di Maham dalam di Jamiah tu lah. Hak teruk sekali. Kita terpaksa kena duduk kurung dalam tu 3-4 minggu apa tak Jumaat. Duduk dalam rumah. Dia mau suruh paksa mai suruh duduk dalam rumah. Duduk oleh tubik di mana. Jadi berasa kata dunia ni sepik sangat duduk. Cuma boleh ada berita ni, munculnya ada berita, kita boleh hubung dengan telefon, boleh dengan line, boleh tengok berita-berita kali luar. Sekiranya sepengah dulu tak ada line, tak ada apa, tu boleh jadi duduk dalam gua semua 3-4 minggu kan. Jadi bawa minggu yang keempat tu rasa tak boleh nak kok dah, tak boleh nak tubik. Curi tubik ikut jalan. La ilaha illallah. Orang geger dalam jalan ni duduk pergi mari. Kita duduk di Serong tu ya kena kurungnya. Dia mulai biasa gitu. Oh, jadi ya Allah, nikmatnya kebebasan. Nah, berasa tahu. Mula berasa tahu kata bebas ni jadi satu nikmat besar setelah daripada kita dikurung 3-4 minggu tu 4-5 minggu situ dah. Jadi macam-macam Allah SWT cuba dah. Dengan kata-kata ada berita palsu, kita percaya pula tersebarnya berita palsu. Macam-macam kan. Cara kita nak menerima apa dia berita tu, ada setengah kata di mana saja kita ada COVID, di situ kita pergi. Nah, siapa-siapa tak orang panggil apa, duduk percaya dengan apa dia panggil duduk dekat ni kena katuk tu, orang tu tak beriman pada Allah. Besok situ nak sabar. Nah, orang tak tawakal pada Allah. Jadi hebat kita ni, tawakal ni tinggi kita berasa. Jadi kita boleh belajar di manakah tawakal dan di manakah dia panggil kita nak serah pada Allah SWT. Situ tu semua tu orang panggil Tuhan duk nilai belaka. Ngaco hak dia lah, mengikut ngaco hak Allah SWT. Jadi semoga kita boleh keluar daripada wabak COVID ini dalam keadaan orang yang berjaya. InsyaAllah orang yang berjaya, yang dapat orang panggil diredai oleh Allah SWT. Seterusnya mengenai apa dia hak dunia seperti mana saya wayak saat ini. Jadi saya nak ajak pokok kita tu panggil mari duduk tengok tubuh badan Islam tu sendiri malam ni. Sebelum daripada kita nak pergi tengok jauh gapo Ukraine, gapo Rusia, kalau ni jauh, tapi jauh pun tak dekat dengan kita, tak dekat. Cuma jadi saya duduk nak ambil panggil secara umum pandangnya, kalaulah misalnya Islam tu jadi sutil orang, jadi satu jasad sore ataupun jadi pohon kayu sepohong. Jadi pohon kayu tu lagu mana? Rasa kau segar kedok, kau rasa kuah kering, berasa subur, berasa kata dahil dia tu capai, lepas tu beri buah yang molek dengan hijau, daun-daun, lagu mana kita berasa. Jadi di sini saya duduk nak ambil satu tajuk buku, apa dia, seorang mufakir ahli fikir, orang apa dia pada masa dulu Mesir, dia tulis sebuah buku pada masa dulu, Al-Islam Baina Jahli Ummati wa Ajzi Ulama'i. Dia panggil apa? Islam ni duduk di antara kejahilan umatnya dan kelemahan ulamanya. Dia tulis dua tu. Lepas tu dia bincanglah, dia tulis dalam tu lagu mana umat Islam tu diserang penyakit jahil, penyakit tak erti. Apa dia tentang agama, tentang dunia, dia bincang panjang lah. Lepas tu kelemahan ulama pun lemah, tak boleh nak beri hukum-hukum ketua yang
semasa. Tak ada nak buat wicai, tak ada nak mengemukakan benda-benda baru, nak tunjuk benda-benda baru kepada masyarakat ni, tak ada ulama. Atau dia masa tu lah dia kata. Dia tak support dengan ulama dulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia mau karya kitab, dia mau buat teori-teori, dia mau istinbat hukum macam-macam. Dia mau boleh buat orang panggil kaedah tertentu. Orang panggil penemuan ilmu, perpecahan ilmu tu banyak dia mau buat tubik masa dulu. Tapi ulama masa dia ni dalam sekitar 50 tahun baru ni, jadi tahu ulama tahu. Jadi saya baca buku ni, alhamdulillah lama dah juga. Cuma kalaulah learning tu dia panggil kena tambah lagi. Kena tambah lagi umat Islam ataupun Islam ni, di samping dia tu menghadapi kejahilan ummah, kelemahan ulama, yang ketiganya duduk di bawah penipuan musuh. Wakai di a'da'i, penipuan musuh. Musuh duk tipu, musuh duk rancang, musuh mai duk putablik untuk nak melemahkan Islam. Musuh. Jadi dahlah kita tak erti, kita jahil. Dahlah ulama pemimpin lemah, kena tipu pula dah. Kena mai duduk rancang plan untuk nak berjatuh Islam, umat Islam banyak pula dah. Dengan segala macam penipuan. Dengan segala macam penipuan, nanti kita akan dengar kupas sosok. Yang ketiga, yang keempat, wa tafarruqi kalimati, dan perpecahan kalimah-kalimah umat Islam. Pecah. Tuan kita tengok pecah. Kuat tu, kuat ni. Ustaz nak kecek ke apa semua dah. Ustaz tu file mana? Grup mana tu? Jadi siapa tahu tu dah. Nah, tu perpecahan daripada daulat di siapa kau peringkat antara bangsa negara duk pecah di mari, gomo pergi di mari puluh-puluh tahun kembali supaya dengan nauzubillah supaya masa jahiliah dulu hidup pergi sama-sama sendiri beratus-ratus tahun. Jadi di sini cuba kita kupas 4 perkara ni mana ni. Islam di antara kejahilan ummah, kelemahan ulama, penipuan musuh, dan perpecahan kalimah. Allah, sampai cuak boleh kecil. Lagu mana kita nak tahu kata umat ini tak erti jahil? Bunyi jahil bunyi baik-baik. Nah, jahil-jahil ni padahal tak erti situ, tak erti lah. Dia panggil Muhammad Ghazali ada sebut kata Allah Subhanahu wa taala ni dia bijak, dia buat umat ni setara perintah pertama dalam Quran, dalam syariat Islam, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama kita tahu belaka kan? Apa perintah pertama Pak tidak kau Iqra. Ayat tu mula-mula dah tu. Ayat tu. Ayat Iqra. Iqra tu เป็นประโยคคำสั่งใช้เป็นคำสั่งจงอ่านสุวบาโจayat mula-mula dalam ribu-ribu ayat ada. Nah, berapa puluh ribu kelimah. Data-data Tuhan yang dipilih kelimah yang menunjuk kepada baca, Iqra. Imam Ghazali kata setara tu pun umat Islam tak baca, tak erti dan jahil. Sedangkan ulama orang panggil ummah bahasa Eropah tu tak ada turun ayat Iqra, tak ada suruh baca, tapi dia pandai baca, buat buku tiap-tiap hari dan orang dia baca berlaku. Allah, tu kena semua kita. Katakan Iqra ni besar lah. Padahal masa tu masa Nabi tu duk pergi tu, masa Nabi duk Mekah dia pergi masyarakat masa tu sebenarnya kita pasal kalau kita mikir sama-sama kita tu gapo kelimah perintah apakah yang sesuai dan patut Tuhan bawa turun pada Nabi Muhammad pada ketika tu. Nak suruh apa? Nak suruh hak maksum di situ. Cuba kita mikir kita. Apa nak salah? Salah nak suruh kau. Suruh kau. Suruh nani? Izra gitu. Watajir nego. Kau
haribu, pergi, uktulu, musuh, bunuh. Gapo kelimah-kelimah yang sesuai apabila kita main hidup tahu keadaan Mekah pada masa dulu, masa Nabi. Suruh kau. Tak tahu siapa boleh jawab. Haribu, pergi. Hariru, Hariru, gapo makna hariru? Bepak tak dekor lah. Dekor. Tak tahu nama yo asal apa. Hariru. Sepatutnya karena masa tu Nabi Muhammad duk bawa jajah penjajah belaka tu tak ada nama Nabi Muhammad. Sejak hari duk puasa demo sejak hari ni. Demo tu saja kan 300 lebih 350 ekor duduk keliling kampung lah. Duduk dalam sejak hari di 350 dalam sejak hari di Somrong, di Umur, di Cabai Pak, di kedai kopi, ada bola, tak ada bola satu. Di Somrong, di Semakong, gapo-gapo, hak tu beribu tak tahu ano-ano. Hak ni hak kecek, hak kita duduk ngapan, 360, dalam sejak di Kaabah, 360 ekor. Di Umur tak tahu ano-ano, hak rakyat, 10 ekor kan, dapur, bilik tidur, macam-macam ikut tak. Kalau kita besok ke Bakok, saya besok sekali turun stesen kapal, naik taksi, ya Allah, depan itu beratusnya tak, aduh, tak atas itu dia. Takut lagi, tulis lagi, Allah, Rabbi. Tak duduk depan, tak duduk turun, belakang, duduk depan semua, belakang ni. Oh, kita penguasa kata, dia mau diam lah. Di mana di? Kita tanya kata, "Lau orang này thì nak terima tu." Oh, dia mau mana dia? Hak ni, dia kerenjaiที่สุด Patut kalau dia nak pujuk dia pujuk tu. Pas saya tanya kata, "Lau คนอื่นไม่น้อยใจเลย?" Kata, buat tahu, sepengah anak kita duk pujuk anak saya tu, nah, orang lain teki juga. Pisau pun duit dia, bunga duit dia, semua duit dia semua. Orang lagu mana? Oh, dia pandai tengok lagu mana dia. Kita kecap aja dengan dia. Nah, lagu mana dia. Jadi tu atas kata. Jadi nak ayat kata, ni kita kata atas utas berapa ekor. Dia nak pergi dia pergi tanya berapa ekor. Tuan-tuan dia banyak. Sepatutnya wahari besar ni ataupun dimu giputuh. Apa dia berapa supaya ngapok membuat dulu. Nah, Nabi Ibrahim dah sebut dah saya dia. Dah kata dah. Ada. Turut tu sepatutnya ayat-ayat Al-Quran kalau turut pemikiran kita sepatutnya kena turun ayat bukan Iqra. Tak sesuai langsung suruh Iqra. Surat tak ada. Nabi tak pernah baca untuk guru, tak ada. Sekolah tak ada, pondok tak ada. Sekalian kansam tak ada. Banyak untuk nak baca tak ada. Tiba-tiba mai suruh baca. Apa tu? Tapi nak ayat kata Ghazali, apa dia Ustaz Ghazali, apa dia di Mesir pada itu dia kata setara tu pun orang kita tak baca juga. Sampai kalau ni pun tak baca kan. Tak kelip buta. Botak baca. Dia biasanya banyak cerita, dia tak baca. Dia tak baca, dia tak nulis. Botak nulis jadi dia panggil dengar ayat-ayatnya. Kalau kita ni dengar belakang saja. Dengar. Sedaplah dengar habis ayat dan buat klik gitu lupa habis. Mana tu orang panggil halang otak nak ingat habis kalau kita kecek ni tak boleh jadi 10 minit mula-mula dia ingat. Nah, kita dengar orang mengajar tu 10 minit mula-mula dia tak boleh, dia tak mampu untuk kita nak ingat habis kelimah-kelimah atau duduk boyak. Tapi pasal jenis duduk dengar orang mengajar ni lagi tak pada. Tapi hak sepatutnya kena baca, kena tulis surat. Saya nak main kena tulis dulu kerana lepas tu kita baca, kita boleh kaji semula. Tu baru yang lekat ilmu ni. Tak. Nah, daripada tak baca, tak menulis. Buat tak menulis, tak boyak pergi mari. Buat berajak pergi mari tu. Dia jadi lagu lain teruk. Nah, gaguk dia jadi boleh jadi berapa tak tahu. Apa pasal jadi boyak.
Saya ingat rahimahullah Dr. Jihad tu ayat bagi. Mutah ni tubik gagak itai kan. Saya rasa ayat bagi tu. Mutah boleh tubik gagak itai. Pak mak tu mutah. Kawan tu bawa ayat pak mak. Yang kedua tu dia dengan kata pak mak ni mutah tubik gagak. Yang kedua, yang tiga dia ditambah pula mutah tubik gagak itai. Yang tiga. Bawa yang keempat pak mak ni mutah tubik darah itai sepuluh gagak. Yang keempat. Yang kelima, pak mak mutah tubik gagak pula. Mak tubik gagak, mutah tubik gagak. Daripada mutah biasa hari ni. Berita sama sekampung cuma satu tu. Dia tubik pak mak mutah tubik gagak pula. Sebab apa? Sebab kita duk buaya. Kita duk buaya kemari. Jadi daripada situ tu dengar dongeng, cerita khurafat. Tak ada jadi orang duk mengaji berfakta, dia panggil fang dengan headphone dengan alat duk dengar orang. Situ. Jahil tentang agama, jahil bagaimana nak menyelamatkan diri daripada keluarga, daripada api neraka, menyelamatkan diri dan keluarga daripada api neraka. Ada kes-kes murtad dalam Islam ni macam-macam kan. Auzubillah min zalik. Di Malaysia baru ni duk hebat 2-3 kes kan. Duk mai hina Islam. Kes apa kes kan dia tak tahu tu kan. Dia tak tahu. Jahil dengan agama dia tak tahu kelima dia waktu tubik tu. Jadi orang panggil begitu tajam dan begitu orang panggil menyeleweng daripada landasan yang sebenar. Pak kita pun ada wairu-wairu lah ni macam-macam lah. Siapa kemai orang kata belalah kecik bahasa Sia, bahasa Thai tu lah. Ada tubik ada klip. Dosa ni serah saya. Saya buat dosa ni serah saya dan saya nak beralasan, nak pergi kecek, nak pergi berdialog dengan Allah dari akhirat esok. Pak demo tak salah saya. Jadi saya buat dosa ni, saya khabar, saya tahu kata saya buat dosa, tapi lepas kawan. Kawan nak pergi Tofian, kawan nak pergi headphone, tona Allah, dua jalan depan Allah. Tubik lah Pak kita tu ya. Lima hari. Anak cucu kita. Tubik lima lagi. Tu yang panggil daripada tarbiyah. Lepas tu dia banyak kata dia ni pun anak ustaz, anak orang lain, anak orang ngaji agama juga, tapi dia jadi lagu ni. Dia nak jadi lagu ni. Orang lain tak sahadu. Dan dia ada alasan, nak beralasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelimah ni ya Allah, kalau budak tu anak tu tidak bertaubat, mungkin kelimah ni merupakan kelimah yang Allah Subhanahu wa taala murka sekali. Malu. Kita rasa dengar ada adik kelimah yang Tuhan benci sekali, marah sekali, ialah kelimah apabila ada orang mai royak ke dia, ittaqillah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dia katakan alaika bi nafsik, mung hak aku. Dia majum kan. Kelimah hak alaika bi nafsik, hak tu kelimah yang Tuhan marah sekali. Jadi kelimah lebih kuat hari, jangan hidup hadu aku. Jangan hadu aku. Tu. Jadi Tuhan marah. Dan minta dia bertaubat. Dia tak tahu kata di hari akhirat esok tu mulut dia tak boleh kecek. Lidah dia tak boleh kecek. Dan dari Yasin kita duk baca semua, tak boleh kecek, benar kita duk kecek pandang orang panggil bijak sama mana beralasan jadi tanah kuang kecek pandang benih atas dunia ni. Akhirat esok al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut hak boleh kecek, tak boleh kecek. Tuhan menteri, Tuhan katuk habis mata. La ta'tadirul yaum kun yama'an headphone ni. Tuhan rakyat dah. Jangan beralasan pada hari ini. Ada alasan, tak ada boleh kiam. Tak ada boleh kecek, tak boleh nak kecek. Siapa ke Nabi Adam alaihi salam, ketika manusia berdoyong-doyong nak pergi minta syafaat pada Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh kecek daripada Allah, aku nafsi tak juga. Tak boleh kecek daripada Allah.
kan aku ada salah, lagu tu. Padahal tu yang pun dah dosa dia duduk ingat lagi dia ada salah sekarang buku. Di dari itu Nabi Nuh kata aku pun salah, Nabi Yunus kata Nabi salah. Nafsi belaka kan. Nabi Musa, Nabi Isa, pada Nabi Muhammad. Nah, Tuhan beri syafaat kubra pada dia. Nah, maka di situ Allah beri syafaat kubra pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata Nabi sendiri tak boleh kecek daripada Allah sekiranya Allah tidak izin. Padahal waktu siapa? Tapi dengan sebab kejahilan berani kecek lagu itu. Jadi umat duk orang panggil tak reti. Apabila tak reti, nah saya bukan kata kok kita ni tak reti berlaku atau apa dah, tapi nak ayat kata sepatutnya kita kena tahu benda hak bahaya tu. Nah, api kita kena tahu panas kita duduk jauh. Nah, pisah-pisah apa yang kita kena jauh. Jadi, nak boleh menuntun kita nak pergi pada syurga, hak tu kena tahu. Wajib. Nah, fardu ain pada kita. Ini jahilul ummah, jahil. Jadi apabila jahil, orang boleh kamu yang wajib belakang. Dia pun dengan ajazil ulama sana, lemah ulama lemah, ulama tak baca juga. La ilaha illallah. Bahawa ulama tak baca banyak, tak kaji buku, aku ulama nak kata nak mimpi ya. Dia panggil ulama mimpi. Saya mimpi. Sebab hidup besar mimpi itu. Allah, dia dunia YouTube ni kita boleh dengar belakang. Dan sebenarnya cerita ni cerita lama dah, tapi saya pun baru buka tengok satu klip di Indonesia. Dia sebut, dia mengajar dengan bahasa Indonesia dia lah. Dia kata ada seorang alim, nama Allah saya terlupa. Dia kata dia tu mimpi berjumpa dengan Nabi. Ada seorang lagi yang kata jumpa dengan Nabi dengan Yaqazah. Yaqazah ni jago lah kan? Jumpa dengan Nabi dalam keadaan jago-jago lagu ni. Jadi sahabat belakang lah buat dia. Kalau lagu mana? Bukan jumpa dengan Nabi ni. Dia kata lagu mana? Apabila jumpa dengan Nabi, Tok Wali ni minta kepada Nabi suruh hajjah hadis ni bihadisin. Dia kata, kamu berikanlah wahai Rasulullah, beri pada aku dengan satu hadis yang kamu tidak beri hadis ke siapa-siapa. Allah, boleh royak lagu tu. Kalau kita dengar lagu tu, jadi Nabi Muhammad ni sembunyi lah tu kitman. Kita ngaji Nabi tabligh, siapa agama dia pada sahabat semua. Tiba-tiba ni main duduk awak, ada lagi ajaran hadis hak Nabi tak bisa royak pada sahabat. Am ajar tu 3 kali orang Nabi pun beri lalu lah. Kau itu minta royak dia satu hadis yang kamu wahai Rasulullah tidak pernah beri hadis ni pada orang lain pun. Itu pun satu penghinaan pada Nabi dah kalau duduk bicara. Tapi tak apalah. Nabi pun royak 3 kali. Yang pertama, sesiapa yang ada bau di bibir mulut dia gahwa ni kafir. Selagi mana di bibir mulut dia tu bau gahwa, maka selama itulah mereka istighfar pada dia. So Nabi ni nyok cajo ulama tu orang panggil alim ulama dah pakai selubai pakai kapal di Indonesia tu kecek tu. Nah, jadi pakak percaya ada lah duduk tulis komen. Oh, jadi pakak nak pakai kopi belakang lah. Gahwa. Tengok, yang boleh percaya lah betul. Nah, dikali orang hadis ni orang kedai kopi dah. Nah, orang nego gahwa dah. Kelebihan gahwa yang dekat pinggir. Mereka istighfar pada dia. Ya Allah. So, satu. Yang kedua, saya jumpa ada 3 kali orang. Ya Allah, Allahumma salli. Kita tak tanya dah, tak sana. Saya bubuh dalam Facebook saya ni, tak baik. Satunya gahwa. Yang keduanya buah sebat.
Sesiapa yang pergi buah sebeh ataupun duduk buah sebeh dia tak dalam poket mana-mana, selama itulah dia dianggap orang yang bertasbih, walaupun dia tidak bertasbih, walau lam yusabbih. Jadi ambil buah sebeh buah dia kocek, apa sebeh. Kita tak sebeh tak apa, la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar tak apa. Itu dua. Yang ketiga, gapo lah. Tak main. Ya Allah, membuat sebab Allahumma salli ala Muhammad. Itu poin yang tiga tu lah. Jadi pentingnya dia panggil ada apa dia orang yang disebut sebagai ulama, member guna member apa dia majlis ilmi ini untuk nak sebar hadis-hadis seperti ini yang tidak ada hubungnya langsung dengan Rasulullah SAW. Dengan isi itu pun palsu dah. Tapi dia boleh disebut. Tergamuk orang pakat percaya dah. Sebab apa? Ini di antaranya kita jadi umat yang tak tahu nak nilai. Tak doa Allahumma arinal haqqa haqqa tu warzuqna ittiba'ah. Tak bisa doa apa tu kan? Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenaran. Kami itu tahu benar-benar hak benar sungguh. Arinal haqqa, perlihatkanlah kami akan kebenaran, haqqa benar. Tengok benar-benar tu jadi benar gitu. Lepas kami tengok, lepas tu suruh ikut pula dah. Warzuqna ittiba'ah, suruh ikut benar-benar. Wa arinal batila batila, tolong tunjuk kepada kami benda hak plong, benda hak palsu tu kami nampak jadi palsu juga. Tengok hak benar plong, nampak jadi plong. Tengok hak benar, nampak jadi benar. Lepas tu suruh ikut hak benar. Lepas tu hak plong, warzuqna ijtinabah, dan kamu beri rezekilah kepada kami. Tengok minta rezeki. Maknanya rezeki ni Tuhan pilih, bukan we semua tak. Tuhan we kau itu kalau benda hak tak sungguh, dia tengok hak tak sungguh. Lepas tu warzuqna ijtinabah, beri rezekilah kepada kami supaya kami menjauhi daripada perkara itu. Kita kena berdoa ni. Sebab kita berada di tengah-tengah dajjal min dajjajilah. Dajjal banyak. Dajjal yang paling bahaya sekali, dajjal dengan berpakaian agama. Mai duduk royak hak agama, mai duduk royak pentas dalam member, tapi mai duduk royak hak agama. Gapo dia hak agama? Gapo maksud agama? Agama pasal ni, royak kata boleh pahala, royak kata boleh dosa, royak kata Tuhan ampun. Itu agama kan. Kalau mai pasal duduk royak kata cara nak tanah diri, tanah apa dia kelapa ke apa semua, nak nego hak tu tak ada masalah, tak ada kena duduk turut Nabi pun. Tak ada kena duduk Nabi. Nabi jangan situ. Nabi akik daerah tu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mudah tahu dunia. Aku tak ana. Nabi pandang apa dia beki kereta. Lah ni, Nabi tak ana. Hadis tak ada suruh beki kereta mula situ, buka situ tak ada hadis cara beki kereta. Sebab dunia. Tapi akhirat isma'u wa ati'u, mendengar mendengar aku. Agama ni, hak akhirat. Gapo makna akhirat, gapo makna orang panggil agama? Pahala dosa tu. Ni supaya ayat kata ni. Kita nak makan kopi, kita ayat kata segar, tak jenera, rajin baca, orang nak baca, nak jaga malam minum kopi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi mari duduk kiaupan, mari duduk sakut dengan malaikat. Malaikat istighfar padamu selama mana bau kopi duduk di mulut. Ni tak boleh ni. Ni agama lah tu kan? Agama. Siapa baca tabarak, surah tabarak semalam belum tidur. Nah, mereka akan berdoa pada dia, Tuhan akan ampun dosa dia. Nah, baca surah tabarak 30 ayat tu. Agama lah ni. Agama. Pak ada dalil kena tanya. Oh, muka Nabi wayak dalam desa. Kita boleh baca sedap.
kita baca dan kita beriktikad kata orang panggil apa? Baca surah Tabarak tu ada fadilat lagu tu lagu tu. Adapun orang yang kata siapa-siapa baca apa, baru ni ada juga ni. Pak-pak kita Yasin Tunggal. Saya pun baru dengar tu Yasin Tunggal. Kena baca Yasin Tunggal. Dah mana dia banyak kata Yasin 7 kali. Aku baca lagi Al-Quran apa semua, besok sampai satu ayat kena baca ayat tu 14 kali. Lagi baca pula bertemu satu ayat kena baca 16 kali. Kalau kita tengok dalam YouTube ada tu, ngajam ada, tempat kita ada tu, kecek dengan bahasa kita ada. Lepas tu Allah orang kaifiat saya terlupa lah, tapi dia panggil kaifiat Yasin Tunggal. Siapa baca Yasin Tunggal kaifiat tu, maka dia serupa dengan baca Yasin 40 kali. Situ kena. Bukan demo tu. Bukan demo untuk nak menentu kelebihan Yasin lagu tu. Demo kena dengar daripada kitab, demo kena dengar daripada kitab-kitab hadis yang sahih, yang Nabi saja yang boleh menentu fadilat tu. Orang lain tak boleh menentu. Kita kena pergi lak tu, dia panggil lakan, lakan, orang panggil penerima ilmu tu, kita ada nyace lagu tu. Apa lah tu? Kena nyace. Kalau bak agama, boleh pahala lagu tu, kita kena tanya dalil. Apa boleh baca Quran ada pahala? Dalam ayat Nabi suruh. Jadi daripada situ tu kita tidak ada, kita sangat lemah sini. Jadi apabila sangat lemah sini, dia marilah penyebarannya hadis. Apa dia panggil hadis ilmu, orang panggil apa dia hadis maudhu, hadis maudhu dan sebagainya. Di celah-celah kelemahan ulama. Pengalaman ni dan pak kita wallahu a'lam saja pun apa kena kecek jugalah. Kalau mari bak gapo dia panggil bak ganyo lah ni ke, bak daun ketong gapo semua dah ni ke. Saya biasa kata wallahu a'lam, tapi dia panggil para asatiza, tuk guru bapa tu belum bui fatwa jawab ataupun bui petunjuk kepada masyarakat itu dengan secara terus dan betul-betul sungguh. Duk nyelik banyak. Duk ayah haganyo, duk ayah kata boh dalam sup tak apa, asal haruh mai duk boh lagi tu. Jadi mai duduk pecong ciprong hai karo. Orang panggil duk tunjuk rubai wi patupa. Dia panggil duk gapo dia panggil tak dah panggil kampung bang gapo. Duk tunjuk jalan lagi je. Tak ada mai putu. Padahal kat dah kawan yang usul mereka boleh guna lagi untuk nak kata toleh ganja ni. Toleh. Dalam sejarah umat Islam, umat bukan Islam, umat yang tamadun, negeri yang maju, tidak ada satu umat pun yang duduk isak ganja. Mana tunjuk mai? Bukan hak Islam dah. Kalau Islam di Spain, Islam di Syria, Islam mana hak maju-maju masa dulu. Islam hak learning. Negeri-negeri hak maju, learning, Jepun, Perancis, Amerika, Inggeris, sekiranya. Ada kedak hak maju, negeri maju di belakang dia ni isak ganja. Ada. Saya tak ada. Pak kita nak icong lagu mana ni? Nak icong lagu mana pada anak-anak kita masa depan. Nah, apabila kita adanya fatwa-fatwa yang begitu longgar, patut tak ada dengan perkembangan semasa. Duduk tengok selalu lah tu. Al-aslu fil asya, gapo dia panggil al-ibah. Haru asal pada undang-undang, haru boleh makan berlaku. Boleh makan. Kita tak tengok jauh masa depan lagu mana. Lan ni hak duk berlaku, lan ni hak sebelah badan ni orang hak duk isak ganja. Kalau ada nak tengok kita nak pergi tak? Tak pergi. Masa dulu lan ni pun. Tapi apa kita we orang panggil we fatwa yang orang panggil gini. Tak ada usaha untuk nak pergi orang panggil paling kuatnya sadul zara'a. Boleh. Sadul zara'a ni apa untuk nak jaga benda-benda jahat berlaku pada masa depan. Boleh. Tak ada masalah. Fatwa ni dia boleh berubah semua. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam fatwa dia
dia biasa petua, dia biasa petua kata orang bunuh orang dengan sengaja, orang bunuh orang dengan sengaja, orang bunuh orang mukmin, tidak ada taubat, tak boleh nak taubat. Dia biasa dengan dalil ayat tu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha ila akhir ayat. Lalu tu Ibnu Abbas dia petua kata siapa-siapa bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka Tuhan tak terima taubat dari dia. Tiba-tiba pada satu kali ada orang mari mengadu dia, mari teriak sekali, mari menangis, hai Ibn Abbas, boleh tak aku biasa bunuh orang dah dan aku nak taubat pada Allah. Ibn Abbas kata tak apa, mu taubat. Tengok orang nak sesat sungguh, nak taubat sungguh, ada begitu jalan. Nah, la taqnatu min rahmatillah, mu jangan putus asa pada rahmat Allah. Apa dia mau bunuh dah, mu salah dah, mu taubatlah, Tuhan buka pintu semua. Pintu Tuhan ni buka 24 jam, lebih pada sewing lagi. Sewing lagi tak itu kan? Buka semua. Tapi bawa mari sore lagi mari dengan muka merah, mata merah, mari dengan pedang terbunuh. Hei Ibn Abbas, orang bunuh orang ni Tuhan terima ke tak? Taubat dia. Ibn Abbas kata tak terima. Pandai Ibn Abbas lah. Kerana kalau dia kata boleh, kawan tu dia bunuh ada guru. Dia nak marah tu. Kerana mai duk dalai kata, tengok Ibn Abbas, aku nak pergi bunuh orang dulu, lepas tu aku nak taubat. Jadi Ibn Abbas tak faitan tak tolong dia bang. Kerak dulu, tak boleh nak taubat bagi orang yang bunuh dia. Itu fatwa dalam keadaan yang sama tapi situasi berbeza, keadaan berbeza. Tak serupa dah. Kata-kata kita mai kata dengan ganja haram boleh. Tak apa. Jadi berasa lagu mana kita perlu pada perbincangan di kalangan ulama kita. Nak widai. Harokok tak sama saja, tak makruh situ. Harokok. La ilaha illallah. Harokok. Haji, orang main haji jidik. Main pada bapak kita saja dah hadis Melayu lah kan. Bapa kacau main haji, jidik. Saya nak tanya orang jadi menteri, orang jadi bocor, jadi punang untuk main haji ya. Masa dulu. Orang dah jadi kru orang ni, bijak-bijak jadi main dia. Dah, tadi berita. Tak apa, dia tengok pokok makan daun ketong, tak ada kena covid, dia tak kena covid. Bawa kita tanya, orang yang di sungkat tu, orang hidup tu, hidup rubuh ketong buat dari tu. Rubuh tu, maknanya orang rubuh ketong kena juga, kena juga covid ni. Tapi berita tu orang tahu ke makan ketong. Tak tahu. Apa dia tak nak covid. Rajin. Rajin. Saya nak tanya kata rajin orang buat ketong ni pedah ke apa itu kalau Singapura? Pedah dengan sebab rajin dah. Rajin makan ketong ni. Dengan sebab kata apa makan ketong ni rajin. Rajin tu mokpok dia boleh tupai secara mana, masyarakat kampung boleh tupai secara mana. Tu dia panggil, ada sekali orang panggil itu adalah tipu daya kelimah-kelimah yang diucapkan untuk nak angin pun saja. Pentingnya ulama terlemah, ajzul ulama. Yang ketiganya kaidil adat, penipuan musuh Allah. Apabila manusia ummah lemah, ulama pun lemah, tahu nak beri petunjuk, nak hikam besar kepada masyarakat, marilah penipuan. Kain dia bukan tipu saja orang pendra, orang panggil penipuan jahat kepada umat. Nah, dua yang saya nak sebut sini perancangan dia. Kita biasa mengatakan iaitu tutup Al-Quran dan buka perempuan. Dua rancangan ni kalau jaya lah. Nak katuk Quran, buka perempuan. Jaya. Kalau ni katuk Quran, katuk. Alhamdulillah, dan ni baru mula pokok kita, masyarakat kita ni celak semula dengan Quran, nak belajar Quran pun duk pada anak ya, hatta anak puan dah. Pok tak kerti lagi baca Quran, tapi dia ada semangat nak ajar anak dia baca Quran. Pok
dak lagi. Mok tak berti lagi Quran. Jadi lah ni kita nak buat lagu mana pok dengan mok tu dia ngaji Quran juga sejik. Kira hati belana kan. Bila-bila duk ngajar no, duk ngajian no, anak duk ngaji, pok pun nak ngaji juga. Quran wanita Allah an-nisa masani'ur rijal. Perempuan adalah kilang untuk nak cetak lelaki. Rungan. Tapi lah ni rungan lah mana siang ada. Rungan ponpi kalau hacul pun rungan. Apa dah? Tak suka mok Imam Syafi'i, tak suka dengan mok Imam Ahmad, tak suka dengan mok Imam Malik, tak suka dengan mok Imam Hanafi, Abu Hanifah. Pak orang tu dia morning besar dengan mok belakang. Anak yatim ni. Pak orang. Dah ingat mana? Bukhari yatim. Dan yatim yang paling afdal sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim lah, duduk ngamuk lah. Tapi jaya, hidup jaya. Kita tengok contoh Imam Ahmad dia ayat kita, dia kata, "Mak aku tolong menghafazkan aku akan Al-Quran. Hafazatni ummi Al-Quran wa ana ibnu 10 sinin." Sedangkan aku ni waktu tu umur 10 tahun. Aku umur 10 tahun, mak aku dah tolong ajar ngapa Quran. Kau mati lah. Lepas tu dia kata, "Wa kanat tuqiduni qabla salatil fajr." Ya Allah. Berapa orang nak boleh habis ni? Mak akulah mai duk kejut, mai duk gerak aku bangkit pada tidur sebelum fajar semua subuh. Mak mai duk gerak. Lepas tu mak aku pergi panah di sungai air. Panah air untuk aku nak ambil wudu pada malam-malam Baghdad yang paling dingin, paling sejuk. Di Baghdad pada masa tu, mana-mana lagi pun mesti sejuk lah. Nah, jadi air batu, air tu dalam telaga tu. Tapi mak lah tolong perangat, tolong panah air supaya aku boleh ambil semaya. Kemudian dia memakaikan aku akan pakaian. Kemudian dia pakai hijab tudung muka. Nah, dan bawa aku bersama dia ke masjid kerana di antara rumah kami dengan masjid tu sangat jauh dan gelapnya malam. Mak tolong bawa pergi. Nah, Imam Ahmad cubi apa dia tutung pipeng di waktu di masjid semaya subuh. Tu baru jadi Imam Ahmad. Lepas tu kita nak cari mak kita lalu mana? Mak atau pok pasal dia. Kalau dia tak ada pok dan tak ada pok kan supaya tak ada pok kan ada. Supaya tak ada ayah anak lagi. Tak tahu di mana. Kita tahu Allah lah ni apa pasal ni anak umur 5 tahun, umur 6 tahun. Duduk tengah-tengah, tembok tengah batas, pom, duduk main, duduk berlawan kata budan. Kata pasal? Kata budan 10. Budak umur 7 tahun, omong ngorek dah. Saya mari kemarin betul, daripada betul masuk sampai jalan. Mari semaya ngorek di Kubin ni. Waktu ngorek, anak-anak mari umur 5 tahun penuh, tak apa-apa. Koklang hanum. Ya Allah, saya mikir kata mana mak ayah duduk mana pukulnya setengah. Nah, duduk mai belawai, nak belawai dengan kata budang. Dia panggil gapo samca. Ya Allah. Nah, tu je. Jadi saya hak mau anak itu. Nah, hak tu hak musuh nak tutup Al-Quran. Buka perempuan supaya perempuan tidak akan menjadi kela yang berguna lagi. Biarkan negara Islam huru-hara, perancangan dia berlakon, membiasakan umat Islam dalam susah. Itu adalah susah. Siapa kau orang panggil safety kuamnya lambat. Jadi tanggih susah. Bos ni iya kedak ni aku kedak sebenarnya. Kerana duduk ada susah. Tak berani nak mikir nak kata senang tak boleh. Deh mari hidup macam tebah yang kata dunia apa dia panggil? Dunia sijnul mukmin. Nah, dunia adalah gapo dia panggil go. Penjara bagi orang mukmin. Pak penjara lah mana kena itu tak ada wakil apa. Dia hadis tu kena hadis sijnul mukmin. Tapi penafsir dia tu tak kena. Go di sini, maksudnya tak bebas nak buat benda-benda maksiat, benda-benda dosa tu. Tapi dia ni orang kata buat jadi go, kita tak ada kena kerja apa.
Do pagi lah no mo. Iyo itino lume ini tak motong. Nah, tak motong. Besok mau kawin me, iyo lume tak motong. Jadi dua hari lah. Nah, hari pertama itino dia lume. Hari kedua dia lume sih tak motong dua. Karena ad-dunya jifah. Ni dia motong. Wa tullabuha kilab. Ada dia motong. Bermula dunia itu bangkai, penuntut dia tu tak ubah seperti anjing. Orang hamba dunia ni anjing. Lalu mana ada dunia, tak boleh mikir hal dunia dalam sedikit, tak boleh mikir hal dunia, kecek hal dunia, Tuhan gugur pula pada 40 hari. Mari, sudah. Nak kecek harga apa? Masa dulu nak jawab salah, aku dah jawab salah. Takutnya pergi gugur apa dia? Gugur amal dia 40 hari. Hadis tu hadis apa? Hadis maudhu', hadis palsu. Dia. Nak ayat kata hidup ada kesusahan. Ada satu cerita orang Yahudi, ini cerita orang Yahudi dengan tu anak koli dia. Yahudi ni dia perlu hema banyak, puluh-puluh ekor. Dia nak mengarut. Satu hari itu dia nak pergi keluar daripada rumah dia, nak pergi keluar jauh banyak hari. Dia ambil hema dia 10 ekor, seekor dulu gitok dalam rumah anak kali dia. Lepas tu 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, sampai ke 10 ekor, gitok dalam rumah anak kali dia. Anak kali dia bawa 10 ekor, ni jadi susah lah. Ketak rumah ke apa semua ni. Dah tak lama tu anak kali dia main minta, "Hei tuan, minta lepas ekor nemu remo tu tu hema remo dalam rumah. Remo saja tak boleh nak tidur ni ngabau dengan kecil ngabau cukup dah. Minta lepas ekor." Dah tak lama yang beli tu lepas ekor. Tuai rumah jadi anak kali dia mujurno baikno ya tuai rumah ni. Lepas hema ekor dalam rumah. Dah lagi anak dia beranak pula. 9 ekor pula. Tuan minta lepas 2-3 ekor lagi. Lepas 2-3 ekor. Akhirnya anak besar anak apa semua diminta pada tuan dia Yahudi tu suruh lepas habis. Waktu habis hema daripada rumah dia, dalam rumah dia. Maka Yahudi tu waktu habis apa dia hema daripada rumah dia. Tuai rumah dia ni, anak koli dia ni mujur celong jinggai. Tuai aku comel sungguh, hati molek sungguh, hati besar sungguh. Nak jadi pak kita tu, kita lagi lagu mana? Duduk minta hak yang kita tidak sepatutnya minta. Minta apa? Suruh lepas hema dalam rumah kita. Tapi pada waktu baik tu kita rasa mujur. Padahal kita duduk celong-celong dalam waktu pada apa dia panggil, tidak sepatutnya kita celong-celong kerana hak asal rumah kita. Dia tidak sepatut dah. Dia tak berhak dah nak bagi hema masuk dalam rumah. Tapi dah orang panggil besar dalam kesusahan, maka kita celong walaupun kita diberi kebebasan dalam masalah kita sendiri, orang panggil apa? Kita dalam keadaan susah. Membiasakan diri dalam kesusahan. Itu dia. Dia panggil apa? Terjerumus dalam penderitaan masa dulu, tidak puas hati dengan masa sekarang, dan putus harapan untuk nak berjalan pada masa depan. 3 kali tu maksud dan buat rau singkip pen adik. So, apa yang panggil duka cinta benda sejarah. Hak 100-200 tahun nak kelik mai bukit semula. Teriak menangis sejarah. Tak puas hati hak lain tak puas hati. Siapa tak puas hati hak lain? Tak puas hati. Kebebasan banyak dah, padahal kalau kita nak boleh buat universiti kan. Boleh buat universiti satu kampung, satu universiti pun boleh buat learning kalau kita ada keupayaan semua. Tapi nak tak puas hati situ. Tak puas hati. Tadi kau boleh mengajar sejak 2,000 buah masjid dalam apa dia tiga wilayah ni. Tak ada sebuah masjid pun yang orang panggil kerajaan mayuk putus, tak ada. Di plastik
bulan Mei, Jun baru ni, puluh-puluh buah masjid kena racun. Rumah, sutai rumah, banyak rumah-rumah yang dihancurkan oleh kader. Learning. Dalam keadaan, dalam masalah. Dia berkacau tu lagu mana? Ada setengah-setengah rumah dia pergi perakat. Saya rasa banyak dah. Dia pergi perakat. Kata dalam masa seminggu ni, mung kena beracun rumah. Kena tu. Kalau dia duduk punggah rumah ni dalam masa yang terhad, tak apa lah. Tapi kalau lepas dia, maka akan mari jontolok apa dia kata kren ke apa semua, mari beracun, lepas tu mung kena ganti rugi mana-mana kereta tu mari butuh. Siapa tahu tu? Jadi kita kena bayar harga kereta menyodok dia tu mari butuh rumah kita. Kita kena bayar. Siapa tahu tu ni plastik. Biasa berlaku bila. Tak biasa berlaku lagi Pak kita ni. Tapi waktu yang sama orang Palestin, Allah, waktu orang hafal banyak, nak beratus ribu setahun. Pak kita tak ada. Jadi orang panggil tidak puas hati dengan masa learning, terjerumus dalam penderitaan yang masa silam dan putus harap masa depan. Tengok masa depan pun. Tak tengok lagu mana. Siapa retik bahasa kata masa depan juga. Tengok anak dalam 100 orang muda, 80 orang tak boleh kecek gapo. 20 orang yang boleh kecek. 10% yang boleh kecek. 80 orang punah otak. Habis otak orang tu. Habis makan kau ni, makan di ketau, makan di gaya. Nampak lagu mana? 80% tak boleh kecek, tak boleh nak kira. Orang panggil tak boleh nak gantung harapan masa depan dia pada masyarakat. Jadi orang panggil itu situ dah. Tukai dil ada, dan yang akhir sekali ialah tafarruqul kalimah, maknanya perpecahan kalimah. Dalam bab ni saya nak ringkas sikit kerana masa kita tak ada. Orang pecah sini tu Allah pecah. Nasallallahu salamah. Nasallallahu salamah. Jadi learning timbul macam-macam kan. Timbul pasien jenis. Allah, masa depan ni 10 tahun, 20 tahun lagi tu lagu mana nak jadi kawasan Pak kita. Jadi supaya kata di Malaysia dan itu banyak orang panggil persatuan agama, mari duduk sokong benar-benar, mari duduk tumbuh wisubuh orang panggil pahame tasawuf, pahame sufi. Sufi yang sebenarnya molek tak apa, tak ada masalah. Tapi sufi yang kebanyakan yang berlaku dalam ni je ialah sufi yang menyeleweng. Ajak orang suruh puja pribadi, suruh puja syekh, suruh puja habib, berlebih-lebih. Maka liu suruh pujuk sampai ke sujud. Nah, berlebih-lebih puja orang hidup, dan orang panggil keterlaluan untuk nak dipuja kubur-kubur. Itu dia mungkin dia mana tak sewilang ziarah kubur dah. Ziarah lah kubur, tapi hidup puja kubur tu tak ada dalam Islam. Tapi law itu ada. Anak-anak cucu kita pun duk pergi koyame. Law ni banyak hidup atas, anak-anak hidup mengaji sampai ke beratus orang di Yaman. Yaman mana? Di satu tempat nama dia Tarim, dekat dengan Hadraul Maut, balik selatan. Nama dia Tarim. Allah, apabila kita baca Tarim ni, kelebihan Tarim, fadilah Tarim tu berlebih-lebih. Ada wali duk jaga situ, macam-macam. Itu je nak jadi masa depan lagu mana tu, wallahualam. Tapi kita boleh tengok dalam luar ni itu jadi ada unsur-unsur tertentu, ada perancangan-perancangan tertentu untuk nak menyuburkan dia panggil kawasan Tanim Narwajala, terutama dalam Malaysia ni, dengan unsur-unsur tasawuf yang menyeleweng. Sebab tu kok Kelantan, kok Ananda ni kan timur kan. Nah, jumpa dengan Nabi semua, Nabi main duduk di pondok, boleh kecek dengan Nabi. Tu macam-macam dah tu. Nah, sahabat mari, nah, boleh kecek dengan Nabi secara yaqazah, macam-macam duk mimpi semua. Nah, hak benar-benar lagu tu dia ada pasal unsur-unsur tasawuf yang menyeleweng. Ada kutub, ada wali duduk jaga dunia ni. Itu macam-macam.
Ada penafsiran yang oleh panggil tafsir yang tidak disepakati oleh ulama dari kitab kata lagu lain. Nah, apa dia kata lagu lain, itu macam-macam. Jadi di situ tu timbulnya perpecahan itu kita tak say. Jadi untuk nak mengatasi hal ni lagu mana? Kena belajar, kena mengaji dan kena perkuatkan oleh panggil ikatan ukhuwah talin hubungan sesama orang Islam. Sebenarnya kita tak ada ahli sunnah wal jamaah sekali. Bukan kawan saya ahli sunnah wal jamaah, patut kita pergi kasih kita ya. Orang lain hak tak nampak dengan kita tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dah huwa samakumul muslimin. Quran ni Allah ni sebut orang mengucap syahadat orang Islam. Mana-mana saja yang mengucap syahadat Islam. Muslim tu hak besar sekali dah. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, pada malam ni mungkin itu saja yang saya boleh buat kupas. Hak berlaku hak di Syria, di Rusia, di Ukraine tu sama-sama demo duk gomo, tetapi supaya saya duk ayat tu lah. Gomo sama demo pun, tapi tujuan akhirnya mai kena pada orang Islam. Ingat boleh. Kalau lah barat sama barat perang, dua tu barat sama barat tawantuk songkran ke tawantuk meraih pun sutai kau catang maka ti malung ti cat muslim. Lagu tu lah bila-bila masa dah. Perang dunia yang pertama pun orang Islam. Islam tak ada kenang mana tapi Islam jatuh. Utsmaniyah jatuh. Perang dunia yang kedua sama-sama barat sama barat ya, tapi pada tubik Yahudi, negeri Yahudi tubik pada songkram transisi. Lalu lagu mana? Ukraine dengan Rusia dia buat perang, tapi Allah benar lagu mana pun hak duduk bahaya sekarang Turki. Tu Turki hak banyak. Tu setahu mana kita boleh tengok. Kalau nya benar mana-mana pun. Kalau benar Rusia, Turki bahaya. Kalau benar Ukraine juga Turki bahaya. Kalau dia mau duduk pergi sama demo, lepas tu dia mau nak kumpul senjata sebanyak mungkin di Ukraine. Kita ada tepi rumah aja. Dia ada dua buah rumah palak misalnya. Lepas tu dia mau main benda mana Allah mana, dia mau main tak senjata tepi rumah kita. Kita tidak dengar. Demo yang kata demo balas sama demo, dah tujuannya dia mau nak letak senjata berhampiran sempadan dengan Turki. Karena sekarang ni Turki kena hipik. Di bawah ni pun hipik dah. Nah, kena hipik dengan Iran, dengan Amerika, dengan apa semua macam-macam. Hak atas tu ya tak boleh nak hipik lagi. Tapi kita yakin kata insya-Allah ada jalan keluar. Nah, sama-sama demo pun balas juga. Tapi kita kena tengok kata balas sama demo tu hak akhir sekalinya jatuh hujung pangkalnya kepada negeri Islam. Sekiranya umat Islam tidak bersatu, tu ya. Kalau bersatu tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh tengok lah ni Turki pun baik semula dengan Saudi, baik semula dengan kota, apa dia baik semula dengan Mesir. Nah, 3-4 negeri ni berganding bahu baik semula tu insyaAllah menjadi satu petanda-petanda yang baik pada masa depan. Itu saja untuk hari ini. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.